Bab perempuan memakaikan wangi-wangian kepada suaminya dengan dua tangannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya saya telah memakaikan kepada Nabi SAW air wangi dengan dua tangan saya pada ketika yakni sebelum dia ihram, dan saya memakaikan wangian kepadanya di Mina sebelum dia ifadah. Ini sebelum dia berangkat untuk tawaf ifadah. Bab tib fil ra's wal lihyah. Ini bab wangian di kepala dan di janggut. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya saya memakaikan wangian yang terbaik, yang paling wangi kami dapati, sehingga saya dapat mengesan kilauan wangian di kepalanya dan di janggutnya. Babul imtishab, ini bab menyikat rambut. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad bahawa ada seorang lelaki mengintai dari lubang ke dalam rumah Nabi SAW. Pada ketika itu Nabi SAW sedang menggaru rambutnya, kepalanya dengan midra, yakni semacam sikat lah. Maka dia berkata, Sahal berkata, kalau aku tahu engkau sedang mengintai tadi, tentu aku cucuk matamu dengannya. Innama ju'ilal idhn, sebabnya ditentukan keizinan ialah kerana penglihatan. Keizinan tidak ditentukan, dimestikan, yakni mendapatkan keizinan daripada tuan rumah itu tidaklah dimestikan, melainkan kerana takut terpandang. Bab tarjilil haid zawjaha, ini bab perempuan haid, perempuan yang mari kotor menyikat rambut suaminya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya saya selalu menyikat kepala, yakni menyikat rambut Rasulullah SAW ketika saya haid. Yang satu lagi pun lagu itu juga bab tarajul, ini bab menyikat rambut juga, yakni mengemaskan rambut, sama ada dengan sikat ataupun selainnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi SAW bahawa baginda suka menganan sedapat mungkin, sama ada dalam menyikat rambutnya dan ataupun dalam mengambil wuduk dan lain-lain. Wa yuzkar fil misk, ini bab cerita tentang kasturi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, setiap amalan anak Adam itu adalah haknya kecuali puasa. Saya akan membalas puasanya itu dan bau mulut orang yang berpuasa, ini bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari bau kasturi. Bau ma yustahabu min at-tib, wangian yang digalakkan, wangian yang digalakkan, dianggap elok. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya saya memakaikan wangian kepada Nabi SAW sebelum ihram. Wangian yang terbaik lah saya dapati, saya ada wangian yang terbaik yang ada pada saya. Bab orang yang tidak menolak wangian. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, daripada Thumamah bin Abdullah, daripada Anas bahawa Anas tidak menolak wangian yang diberikan kepadanya, dan dia berkata Nabi SAW tidak menolak wangian yang diberikan, wangian yakni yang diberikan ataupun dihadiahkan kepadanya. Bab dharirah, ini bab dharirah, yakni bedak yang wangi, sejenis bedak yang wangi, dharirah. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya saya memakaikan wangian kepada Rasulullah, saya memakaikan dharirah dengan tangan saya kepada Rasulullah, yakni wangian dalam bentuk debu, yakni bedak lah, bedak wangi. Dalam haji wada'
pada ketika dia nak buka ihram dan pada ketika dia nak pakai ihram, yang sebelum dia pakai ihram. Babul mutafallijat lil husn. Ini bab orang yang mengikir giginya, menghaluskan atau menajamkan atau mengikir giginya untuk kecantikan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Alqamah, katanya Abdullah berkata, Allah melaknat al-washimat wal mustawshimat, orang yang mentatu dan minta ditatu. Yani perempuan yang mentatu dan perempuan yang minta ditatu. Wal mutanammisat, dan perempuan yang menghaluskan keningnya. Wal mutafallijat, dan perempuan yang menghaluskan giginya ataupun mengikir giginya lil husn, untuk kecantikan. Al mughayyirat khalqallah, perempuan-perempuan yang mengubah kejadian Allah. Kenapanya saya tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Nabi SAW, dan ia ada dalam kitab Allah, yaitu apa-apa yang dibawakan kepada kamu oleh Rasul, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang kamu, maka kamu berhentilah. Babul wasl fi sya'r, ini bab menyambung rambut. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahawa dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun beliau naik haji. Ketika mana beliau berada di atas mimbar, beliau berkata sambil dia mengambil segugus rambut, setumpuk rambut yang berada di tangan pengawalnya, di mana ulama kamu? Dia kata, saya telah mendengar Rasulullah SAW melarang daripada seperti ini, daripada rambut seperti ini. Wa yaqul, dan baginda bersabda, sesungguhnya Banu Israel telah binasa ketika mana perempuan-perempuan mereka mengambil rambut seperti ini, yakni memakai rambut seperti ini. Dengan sanad yang satu lagi, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, sabdanya, Allah melaknat perempuan yang menyambungkan rambut untuk orang. Wal mustawsilah, dan perempuan yang minta rambutnya disambung. Wal washimah, perempuan yang mentatu, yakni orang lain. Wal mustawshimah, perempuan yang minta ditatu, yakni dirinya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa ada seorang gadis Ansar telah berkahwin dan dia jatuh sakit, maka gugur rambutnya. Mereka mahu menyambung rambutnya. Mereka bertanya Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambungkan rambut orang. Wal mustawsilah, dan perempuan yang minta rambutnya disambung. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakar bahawa seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, saya telah mengahwinkan anak perempuan saya, kemudian dia ditimpa sakit, ditimpa penyakit, lalu berguguran rambut kepalanya. Suaminya mendesak saya supaya berbuat sesuatu, bolehkah saya sambung rambutnya? Maka Rasulullah SAW menyumpah ataupun melaknat perempuan yang wasilah dan mustawsilah seperti tadi juga. Yang satu lagi ni pun lagu tu juga, la'anat Nabi SAW al-wasilah wal mustawsilah, seperti tu je, serupa lah tu berlaku. Al-washimah wal mustawshimah, seterusnya kata Nafi' al-washm, washm itu tatu itu fil lithah, pada pada gusi lithah. Ini satu lagi riwayat daripada Sa'id bin Musayyab, katanya Muawiyah datang ke Madinah pada kali terakhir kedatangannya. Ketika itu dia berucap di hadapan kami, dia mengeluarkan satu tumpuk rambut. Dia berkata, ma kuntu ara ahadan yaf'alu hadha, saya fikir tidak ada siapa yang melakukan ini, menggunakan ini selain Yahudi. Sesungguhnya Nabi SAW menamakan rambut seperti ini sebagai palsu, yakni al-wasilah fi sya'r, maksudnya perempuan yang menyambungkan rambutnya itu sebagai palsu, nipu. Babul mutanammisat, ini bab perempuan yang menghaluskan keningnya atau membetulkan, membengkokkan keningnya, ikutlah itu maknanya orang yang baiki keningnya itu. Diriwayatkan daripada Alqamah, katanya Abdullah melaknat al-washimat, perempuan yang mentatu dan perempuan yang
membaiki keningnya, wal mutafallijat, dan perempuan yang menajamkan ataupun merenggangkan giginya dengan dikikir untuk kecantikan. Al mughayyirat khalqallah, perempuan yang mengubah kejadian Allah. Maka Ummu Ya'qub berkata, apa ini? Kata Abdullah, bagaimana aku tidak akan melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah, dan dalam kitab Allah pun ada. Kata Ummu Ya'qub, demi Allah aku telah baca pun Quran itu di antara dua lah, Quran yang berada di antara dua kulit, saya tak ada dapati pun. Kata Abdullah, demi Allah kalau engkau baca betul-betul, engkau telah dapati. Jopod dah, kata dia. Ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, ambillah, peganglah, dan apa-apa yang dilarang kamu, maka kamu hentikanlah. Babul mausulah, ini bab perempuan yang disambungkan rambutnya. Ada Imam Bukhari buat tajuk-tajuk yang berasingan pula. Tadi jugalah, al-wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah, seperti itu juga. Kemudian yang satu lagi itu Fatimah bintil Munzir, yakni isteri kepada Hisham bin Urwah, berkata, saya mendengar Asma berkata, ada seorang perempuan bertanya Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, anak saya kena cacar air, terkena cacar air. Fan maraka sya'ruha, lalu gugur rambutnya, dan saya telah kawinkannya, bolehkah saya sambung rambutnya? Maka Rasulullah SAW melaknat, bersabda, la'anallahu al-wasilah wal mausulah, Allah melaknat perempuan yang menyambungkan rambut untuk orang lain dan perempuan yang disambungkan rambutnya. Satu lagi pun lagu tu lah juga, lebih kurang tadi, cuma washimah dan muktashimah tu sajanya bezanya. Tadi mustawshimah, lain-lain supaya. Babul washimah, ini bab perempuan yang mentatu. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haqqun, gangguan makhluk halus itu adalah suatu yang benar, yakni suatu kenyataan. Wa naha 'anil washm, tetapi Nabi SAW melarang daripada washm, mentatu. Diriwayatkan daripada supaya tadi juga riwayat daripada Aun bin Abi Juhayfah, katanya saya melihat ayah saya berkata, dia berkata Nabi SAW bersabda, Nabi SAW melarang dari harga darah dan harga anjing, dan akilan riba, orang yang makan riba, yakni hasil orang yang makan riba itu, wa mukilahu, dan orang yang mewakilkan riba ni, wal washimah dan mustawshimah, perempuan yang mentatu dan yang minta ditatu. Babul mustawshimah, ini bab perempuan yang minta ditatu. Seperti itulah juga diriwayatkan daripada Abi Hurairah, kata dia, ada seorang perempuan dibawakan kepada Umar, perempuan itu mentatu. Maka Umar pun bangkit, dia pun berkata, saya minta dengan nama Allah, sesiapa yang telah mendengar daripada Nabi SAW berkenaan dengan tatu ini, biar dia bangun. Abu Hurairah pun berkata, saya pun bangun, saya pun kata, ya Amirul Mukminin, saya telah dengar apa yang engkau dengar itu. Qala, katanya, saya mendengar Nabi SAW bersabda, jangan kamu mentatu, jangan kamu minta ditatu. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, kata Nabi SAW melaknat al-wasilah wal mustawsilah. Tadi juga lebih kurang itulah. Begitulah. Bab tasawir, ini bab gambar-gambar pula. Ini pula sambungan lagi berkenaan dengan rambut lagi. Baru ni tak habis lagi rambut, cerita menjaga rambut. Jadi jaga rambut ni tidak semesti sendiri. Maknanya isteri pun boleh sikat rambut, bubuh minyak, bubuh air wangi di rambut, di janggut, boleh. Ini sebagai khidmat lah, untuk menyatakan kemesraan di antara suami isteri, boleh. Tidak kata pakai sendiri saja. Kadang-kadang orang sibuk sangat, tak ada gaduh nak pergi, bini tolong pakai.
Tolong pakaikan air wangi saat ni, ataupun wangi-wangian yang lain, bedak ke apa kau boleh, tak apa lagu tu. Tidak menyalahi sunnah. Ini menunjukkan kalau kita tak ada jangok, orang lain tolong jangok kita pun tak apa. Yang pentingnya kita kena jangok. Islam adalah satu agama yang mengajar orang yang akan dekat diri dengan Tuhan, iaitu orang yang kemas, orang yang wangi, yang comel. Hak tu hak boleh mendekatkan diri dengan Allah. Berbeza dengan agama lain dalam dunia ni, semua kata baru boleh dekat dengan Allah kalau kita kena huduhkan diri kita biar bau busuk. Semua kata lagu tu, jangan pakai wangi-wangi. Tapi Islam saja satu-satunya agama yang berbeza daripada hak lain. Untuk beribadat pun kena wangi juga, kena comel juga. Inilah cerita Aisyah. Kita sudah jumpa dalam bab haji, sudah berapa kali dah jumpa hak ni, iaitu dia pakaikan kepada Nabi SAW. Ini nak buat kerja haji, ketika lepas daripada selesai buat kerja haji, hak tu pun pakai juga. Mana pakai semua air wangi. Ketika pakai ihram tu betul, hak tu je tak boleh je. Ketika lain kan pakai selain, dan Nabi SAW tak larang pun. Kalau dah sekiranya makruh ataupun tak molek, tentu dia larang dah. Ini dia tak larang. Dan pakai wangian di kepala dan di janggut. Ni pula tadi pakai wangian dengan tangan dia, ikutlah mana-mana pun. Ni pakai wangian di kepala dan di janggut. Aisyah kata pakai hak paling wangi. Ini menunjukkan kita boleh pilih air wangi. Air wangi itu hak paling sedap sekali bagi kita. Hak mana boleh, tidak salah. Dan air wangi itu kalau tidak khusus untuk perempuan lah, tidak maklum khusus untuk perempuan, maka boleh pakai juga air wangi orang perempuan pun. Kecuali kalau air wangi itu maklum dah di suatu tempat tu memang khusus dengan perempuan, maka tak bolehlah takut serupa dengan orang perempuan. Kalau tidak, tak apa. Sebab apa? Aisyah kata kami pakaikan air wangi yang paling wangi yang kami dapati, yang ada pada kami. Mana hak ada pada dia tu hak dia lah kiranya. Tak apa. Pakai di rambut dan di janggut boleh juga. Babul imtishad, ini bab menyikat rambut, sisir rambut. Nabi SAW suruh sisir benar rambut ni, jaga benar rambut ni. Ada pun hadis hak kata jangan sisir rambut kecuali selang sehari tu. Hadis tu dalam keadaan perang, dalam keadaan susah, dalam keadaan bencana, dalam keadaan itu. Atau ia menunjukkan takut jadi melarat, sampai ke orang ni jadi mewah sangat, cerewet, jadi supaya orang perempuan pula solat dulu sebelum tubik pergi mana-mana. Takut jadi lagu tu, sibuk dengan rambut. Kalau tidak sisir rambut, malu nak tubik. Takut jadi siapa kau gitu. Tak ada minyak rambut, tak sisir, pergi kerja, tak jadi kerja. Kalau lagu tu. Kalau tidak, tak apa. Bahkan Nabi SAW dalam ni tak ada. Dalam Muwatta Imam Malik ada. Dalam Muwatta Imam Malik ada. Abu Qatadah tanya, dia kata, wahai Rasulullah, saya ni rambut panjang, bolehkah saya sisir rambut? Nabi SAW kata, na'am wa akrimha. Ya, bahkan kamu kena mulia rambut tu, jaga rambut tu. Maka Abu Qatadah pada tu dia tiap-tiap hari 2 kali sehari berminyak rambut dia. Ini amalan sahabat dan pengakuan daripada Nabi SAW. Dia kata wa akrimha, muliakan rambut itu, kena jaga rambut molek, jaga rambut. Lagi dalam Muwatta juga adanya, dalam Muwatta juga, iaitu ada seorang lelaki mari pergi nak jumpa dengan Nabi SAW, rambut dia bergereseng, janggut dia pun tak terurus. Nabi SAW suruh keluar, dia isyarat suruh keluar, suruh kemah rambut. Orang tu pun keluar, dia kemah rambut, masuk pula, barulah Nabi SAW terima. Ini menunjukkan Nabi SAW suka kemas umat dia ni. Orang Islam dia suka kemah. Dan tak apa, hak sahabat saat ni dia pergi tentu sekali yang nampak bergeser saat ni, dia tak pakai serban, tak pakai piyah tu. Tentu sekali pergi dengan gitu. Nabi SAW bukan tak marah, dia tak pakai piyah ke apa, tak. Hak dia marahnya dia tak kemah rambut, dia suruh tubik, suruh baiki rambut. Bila orang tu tubik, masuk semula, masuk dengan keadaan terurus lah rambut tu, kemah molek lah, dia tidak kata apa dah. Menunjukkan boleh. Daripada hadis ini menunjukkan
Boleh, sebab yang anda tekan benda-benda ni kadang-kadang orang kita ni dia telajak sampai ke peringkat dia kata kalau orang lepas rambut ni jadi fasik, tak boleh jadi wali, tak boleh jadi saksi nikah sampai ke begitu mau. Itu tak kena, tak kena. Banyak sekali hadis seperti hadis-hadis yang anda sebut tadi. Orang tu pergi, macam mana dia tahu rambut tak terurus, rambut bergeser? Kalau tidak, kalau ditutup, dia tahu tu, patut dedah lah buka. Lepas tu dia tidak kata kamu semula kena pakar, tak ada. Hak dia jaga, dia suruh kemah rambut tu molek, jangan bergeser gitu. Tu dalam Muwatta Imam Malik ada sebut. Begitu juga Yana selalu sebut, setengah-setengah orang sebut perempuan ni tak boleh, kena mesti pakai ni niqab, kena pakai pardah. Sedangkan banyak sekali hadis-hadis yang kita selalu jumpa, Nabi kenal, sahabat tu kenal orang ni, perempuan ni nama gapo, dia tahu, menunjukkan buka hak kepala tu suku, hak tu hak rambut tu tak boleh dedah tu suku hak tu, tapi muka tu. Sebab tu anda selalu sebut tu, sebab orang kita setengah-setengah lah, bukan semua, dia tekan sangat masalah tu sehingga dia pandai buruk lah, dia pandai rendah lah, dia pandai kurang bertakwa lah kira-kira kalau tidak pakai lagu tu. Itu tak kena. Jangan sampai begitu. Kita nak pakai lah ke lah ke mana-mana pun, tapi jangan anggap orang ni rendah. Boleh jadi dia lebih. Hak tu lah dalam Quran kata la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Jangan duduk ejek orang, hina orang, berasa orang ni kurang. Boleh jadi dia lebih baik daripada kamu. Perempuan pun jangan duk berasa orang lain kurang daripada dia. Boleh jadi perempuan yang diejek dia, yang dianggap rendah oleh dia tu lebih baik daripada mereka. Itulah. Sebab itu tak boleh kita kena benda-benda ni, benda khilaf jangan. Janganlah dibawa jauh-jauh pergi. Siapa kata fasik, siapa kata tak boleh jadi saksi nikah berapa, itu telajak lah. Telajak. Tidak kembali kepada sunnah. Kalau kembali kepada sunnah, jelas selesai masalah. Nabi SAW pada ketika itu sedang menggaru kepala dia dengan midra. Midra ni apa dia? Setengah ulama mengatakan sisir, setengah ulama mengatakan midra ni dia anak pun tak tahu juga bahasa Melayu ni. Kata ni orang perempuan ke rambut panjang sanggup tu dia ada jenis-jenis macam sisir gitu, nyekuk rambut, nyekuk rambut, dia selit gitu nak suruh kemah rambut tu. Tu midra. Jenis sisir dah juga, makna dia ada gigi gitu juga, itu midra. Ini menunjukkan kalau kita pakai midra tu dengan makna penyekuk rambut saat ni, bolehlah pakai orang perempuan jangan pakai hak tu penyekuk tu. Kita boleh guna hak orang perempuan, bukan kita pakai kena garu buat apanya, nak garu kepala tak jadi salah hak tu, bukan pakai hak orang perempuan tu. Hak tak bolehnya menyerupai perempuan ni kalau pakai ni, bukan pakai garu, buat garu. Kalau kita pakai ini dengan makna sisir, selesai, tak ada jadi apa masalah, tak timbul masalah apalah garu dengan sisir. Lepas tu ada ni seorang ni duduk itar kot luban, maknanya tak boleh itar-itar lagu tu rumah orang, tak boleh. Tu dia garu kepala. Kalau dia garu lain, tidak kau nampak tak molek. Sebab tu tak begitu. Sahabat ni kata kalau aku tahu kamu duduk tengok itar tak ada, aku cocok mata kamu. Sebab itulah Imam Syafi'i dalam fiqh dia mengatakan orang kalau mengitar orang, kalau kita cocok mata dia saja, kita tidak kena bayar ganti rugi apa-apa, buta saja. Kalau buta dia pegang dengan hak ni, dia salah satunya pegangan dia hak ni, tak boleh mengintai tengok tempat sulit orang, tak boleh. Dia kata apa yang suruh dalam Quran suruh minta izin nak masuk rumah orang tu, apa suruh minta izin dulu, hatta tasta'zinu, sehingga kamu minta izin. Apa yang suruh minta izin dulu? Sebab takut tengok salah, takut tertengok. Jadi kalau kamu tengok ini makna tak ada makna lah Quran suruh minta izin dulu tu. Minta izin tu supaya tidak kita tak tengok lah benda-benda yang tidak baik, aurat orang tu. Innama ju'ilal idhnu min qibalil ibsar atau absar. Keizinan itu ditentukan oleh syarak, tidak kerana lain melainkan kerana takut terpandang lah, kerana takut terpandang lah. Ni kalau kamu pandang dah lagu tu, apa maknanya? Kamu langgar dah lah. Babu tarjilil haid zaujaha, ini bab perempuan mari kotor
menyikat rambut suami dia, boleh juga. Tidak semesti kita sendiri sikat rambut, orang lain tolong sikat, boleh juga. Lepas tu orang lain tu kalau perempuan mari kotor, tidak kata orang perempuan mari kotor ni maknanya jadi najis dia, jadi kotor, kita tak boleh mendekati dia, tidak. Dia pun boleh. Hak tu najis tu najasah hukmi, kira-kira hukum. Pada hukum. Bukan tubuh dia tu najis, darah tu najisnya. Pada darah tu tidak ada tangan dia. Jadi tak apa nak sikat rambut. Ini juga menunjukkan Nabi SAW ni mesra sangat dengan isteri-isteri dia. Bukan sebenarnya dengan Aisyah saja lagu ni, dengan isteri-isteri dia yang lain pun lagu tu. Menunjukkan kita elok sangatlah mesra dengan isteri. Hak satu lagi ni lagu tu juga menunjukkan sikat rambut ni molek. Sampai setara tu sekali Nabi SAW duduk iktikaf ni dalam masjid ni. Lepas tu dia pun suruh basuh kepala, sejuk kepala. Bila-bila tu isteri dia sisir rambut. Kalau kepala dia tu ke dalam rumah dia, sisir rambut. Mana dia tetap jaga walaupun duduk dalam masjid, duduk tengah buat ibadat pun dia tetap jaga rambut dia tu, kepala dia tu. Babut tarajul. Tarajul tadi imtisyaq. Tarajul makna mengemaskan, dalam bentuk yang lebih umum lagi. Mengemaskan rambut, kemaskan rambut. Kalau tadi sikat rambut, ni kemas rambut, sama ada dengan sikat ataupun dengan comom dengan lomorkan minyak rambut, wangi-wangian dan sebagainya. Kita kemah rambut, itu makna tarajul. Nabi SAW suka menganan sedapat mungkin dalam semua perkara dia untuk menyikat rambut, dan ambil air semaya dia pun dia menganan belakang. Ini lagi menunjukkan Nabi SAW sikat rambut lagi. Bahawa ma yuzkaru fil misk, apa yang disebutkan tentang kasturi ni, kasturi. Ini cerita wangi pula. Ini pun jangok juga ni. Tadi kemah rambut. Pada ketika kemah rambut tadi tu pakai minyak rambut dah juga, kira-kiranya wangi dah juga. Ni wangi-wangi yang lain pula di tempat lain. Sama ada wangi-wangian itu dipakaikan pada baju ataupun pada rambut pun tak apa. Boleh. Masih lagi ada kaitan dengan hak tadi. Setiap amalan anak Adam itu adalah hak dia, kecuali puasa. Puasa itu hak aku, dan akulah yang akan membalasnya. Ini kita sudah jumpa dalam bab puasa. Hak naknya di sini apa dia? Bau busuk mulut. Orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada kasturi. Mana kalau orang puasa tu mulut dia busuklah, di sisi Allah lebih wangi lagi daripada kasturi. Yang ini dilihat kepada akibat dia, dilihat kepada balasan kepadanya, itu adalah mulutnya akan menjadi wangi lebih kasturi, lebih wangi lagi daripada kasturi. Itu hendaknya atyabu indallah min rihil misk. Artinya kasturi ini istimewa. Kasturi dulu kita sudah bincang. Bahawa ma yustahabu min at-tib, air wangi atau wangian yang digalakkan, yang dianggap elok. Hak mana? Iaitu hak paling molek di sisi kita lah, di sisi masing-masing. Orang ni dewasa sedap air wangi lagu ni, orang ni dewasa sedap air wangi lagu ni, ikutlah. Asalkan pakai hak wangi. Aisyah kata dia pakaikan kepada Nabi wangian yang paling baik, hak paling wangi yang aku ada. Dia pakai kepada Nabi SAW. Hak tadi juga. Bau malam yaruddat tib, ini bab orang yang tidak menolak air wangi. Yang ni kalau diberikan kepada dia. Anas ni dia tidak tolak kalau orang bagi air wangi kepada dia, dia ambil. Dan dia mengatakan Nabi SAW tidak menolak air wangi kalau orang bagi. Jadi hak moleknya kita tidak tolak lah. Maknanya orang beri hak molek tu, wangi-wangian ni pun hak molek, benda molek, jangan kita tolak lah. Begitu. Tapi kalau bukan makna haram, kalau kita tolak, kalau kita tak say, misalnya kita ada banyak ataupun kita tidak kena bau lagu tu, kita tak say, tak apa, tidak haram.
Ini secara umum menunjukkan kepada kita secara umum bahawa wangian itu jangan ditolak, sebab ni benda molek, benda bau sedap. Nabi SAW tidak akan menolak hak bau sedap. Suruh pakai air wangi pula, suruh pakai air wangi pula. Ini dalam bab libas belakang, pakaian dan perhiasan. Jangan. Babu dharirah, ni bab pakai bedak pula dah. Bedak. Dharirah ni satu bedak, semacam bedak yang diambil daripada sejenis buluh, mengikut Imam Nawawi. Lepas tu dia jadikan powder, jadikan debu. Dia bau sedap. Sejenis buluh dari India, dia kata. Setengah-setengah ulama pula kata tidak semesti hak tu. Dharirah ni daripada berbagai bahan, lepas tu digiling, haluskan, bedak lah kita kata. Mudahnya bedak. Bedak, lepas tu dibubur wangian di dalam dia. Ni pun Nabi SAW pakai juga. Aisyah pakaikan kepada dia. Yang ni pakai bedak pun boleh juga orang lelaki. Tidak kata orang lelaki tak boleh pakai. Selain daripada air wangi, bedak tak apa. Nak pakai hak ni, nak suruh wangi ketiak, tak apa, pakailah. Kalau kita ada kemampuan. Molek baru hak tu. Molek baru. Nak pakai hak mana lagi? Molek. Sebab apa? Hak tak asalnya bau busuk. Tak asal bau busuk. Alangkah bau sedap tak apa. Babul mutafallijat lil husn. Babul mutafallijat lil husn. Ini bab orang yang menjarangkan giginya. Fal itu makna jarang. Menjarangkan giginya untuk kecantikan. Lepas tu dia amarilah hadis ni. Hadis ni menimbulkan banyak kemusykilan dan khilaf di kalangan ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh, macam-macam lah. Bab sambung rambut ke apa ni akan datang. Ni masalah gigi. Masalah gigi. Setengah kata tak boleh, gigi ni tak boleh baiki. Kalau dah kita ni membesar dengan cara gigi berlapis, biar berlapis situ lah. Dah kejadian Allah SWT lagu tu dah. Kalau kita baiki maknanya mengubah kejadian Allah. Dia faham lagu tu. Memang ramai ulama yang faham lagu tu, daripada dulu pun ada sampai sekarang ni. Tetapi dia pegang dengan hak ni lah. Sebab nak suruh comel jaga gigi ni tak boleh. Padahalnya maksud di sini gigi tu molek dah, teratur molek dah, tidak berlapis dah. Cuma passion semasa mengatakan kalau gigi ni jarang, hak lagu tu comel, kita pun turut passion tu jarang gigi. Hak lagu tu tak boleh. Sebab apa? Hak Tuhan buat dia sedang molek dah, memang molek dah gigi tu. Bukan bermakna baiki daripada dia berlapis, kita pun nak suruh betul seperti mana sekarang ni orang boleh buat dalam lagu tu. Hak tu tidak salah, hak tu tidak salah. Tetapi ramai apa tak boleh, kerana menganggap comel, sedangkan tidak comel lagu tu. Seperti orang Afrika, dia kata rongok, gigi rongok tu comel, mana passion di sisi orang dia. Padahal itu tidak comel. Hak kejadian Allah SWT buat molek dah ada gigi tu. Tiba-tiba passion mari dia kata tak ada gigi ni comel. Hak molek-molek gigi ni banyak faedah dia, bukan untuk comel saja. Tiba-tiba dia buang gigi. Hak lagu tu tak boleh. Hak ni pun lagu tu juga. Gigi molek-molek dah, sedang molek, dia jadi penjara kerana passion. Artinya dia tak siwi ikut passion. Sebab passion ni macam-macam. Hak sebenarnya tak comel, jadi comel kadang-kadang. Apabila orang-orang tertentu mempopularkannya. Ini akibat passion. Tak boleh ikut passion semasa. Hak tu maksudnya. Bukan makna tak boleh berjaga gigi, tak boleh betul gigi. Tak. Bahkan tidak selesa. Hak asal kejadian manusianya. Kalaulah dia belok gigi ataupun dia tu berlapis gigi tu, pasal ketika gonjang pada masa kecil tak cabut, sepatutnya kena cabut. Kalau cabut dia tubik tempat dia lah. Hak tu lah kejadian Allah sebenarnya. Betul dah. Tiba-tiba buatan kejadian Allah sebenarnya tidak jaga, sepatutnya kita cabut, kita tidak cabut, naik berlapis lah. Sekarang ni kita nak orang dah jadi dah.
dah jadi dah. Hak tu kalau tak jadi lagi, molek kita jagalah supaya jaga kejadian Allah hak sebenarnya lagu mana. Gigi manusia ni teratur molek. Tapi kalau tak cabut pada masa dia, jadi berlapis sungguh pada lagu tu. Sekiranya berlaku, kita tak secara lah. Kalau boleh jaga, hak sudah berlaku dah. Hak sudah berlaku dah. Boleh kita buat, kita pisah dengan cara tadi, dengan cara kita betul. Sebab bila tidak betul, dari segi sebutan pun tidak akan molek, makan pun tidak selesa, tidur pun hak sepatutnya mulut ni tertutup, tetapi oleh kerana gigi jongan, jadi mana? Jadi tubik air liur pasi sama. Dah tengah sama mulut. Sebab apa? Sebab gigi, kedudukan gigi tak betul. Apa salahnya kalau kita betul nak suruh comel? Seperti mana jaga rambut, semua bab-bab ni nak suruh molek, nak suruh comel kan? Apa salahnya kalau untuk comel kita buat tu? Hak ni masalah saat ni yang tak boleh ni sebab dikatakan comel, sebenarnya tidak comel, ubah kejadian Tuhan. Dikatakan comel, molek dah, betul molek dah, dia penjara kerana pasien kata comel lagu tu. Hak tu tak bolehnya, hak tu tak boleh. Bukan tak boleh betul gigi atau apa ni, tidak. Tidak termasuk dalam hak tu. Begitu juga orang yang berak, mulut berak, terbelah sini lah apa ni, dia kata tak boleh baiki setengah-setengah. Sebab apa? Kalau baiki ubah kejadian Allah. Itu bukan kejadian Allah. Kejadian Allah yang dimaksudkan dalam Quran ni kejadian hak standard. Hak standard lagu mana? Hak comel, hak asal lagu mana? Adakah Tuhan buat kebanyakan orang ni terbelah mulut sini? Tidak. Kalau kita baiki hak tu, maknanya kita bawa hak ni, hak ganjil ni, Allah SWT buat ada hikmat dia, kita bawa kepada kejadian Allah. Bukan makna kita buat lari daripada kejadian Allah. Sini ramai orang tidak faham, menyebabkan agama kadang-kadang orang sakit kepala ikut agama. Ikut agama kau jadi teruk, segala-galanya susah, sampai sakit jiwa budak tu pun tak nak baiki lagi. Padahalnya kejadian Allah asal, itu maksud khalq Allah, kejadian Allah hak asal lagu mana? Hak comel lagu mana? Hak kebanyakan, hak tidak sakit, hak tidak cacat, hak lagu mana? Hak tidak cacatnya iaitu mulut biasa lah, bibir biasa. Kalau kita betul hak tu, sebutan dia pun akan jadi molek, makan dia pun akan jadi molek, semua molek. Tetapi kalau kita ni bawa agama tak kena cara, orang akan menganggap agama ni bertentangan, bercanggah dengan kemajuan. Jasa doktor yang begitu besar, doktor kepada manusia tidak dihargai, bahkan dianggap doktor tu telah buat benda haram. Doktor telah buat benda haram, tak ada pasal-pasal. Padahalnya molek berlaku kerana tidak faham kedudukan hak sebenar. Lepas tu kita kata ulama besar-besar ada, ikut dia lah, itu pendapat dia. Tapi ada yang pendapat lagu lain lagi kan. Tapi mesti kita terikat dengan seorang ulama tu. Ulama ni kan ramah, sebab tu Tuhan buat ramah. Kita kena fikir boleh hak mana lebih sesuai, terutama dengan zaman sekarang. Hak mana lebih sesuai, pendapat hak mana? Kita nak bawa hak mana kepada dunia, kepada orang bukan Islam, kepada orang yang telah belajar dalam pelbagai-bagai bidang ilmu sampai setinggi-tingginya, boleh ubah ke arah yang lebih molek. Macam gigi, macam saat ni lah dari segi perubatan ke apa saat ni, itu molek tu, bukan mengubah kejadian Allah lagu tu. Orang jari ni, dia kata tak boleh, kita tak boleh potong tu sebab mengubah kejadian Allah, dan Allah SWT buat lagu tu. Bukan lagu tu maksud kejadian Allah. Maksud kejadian Allah ni hak asalnya, hak kebanyakan, hak orang panggil orang yang sihat, orang yang sejahtera. Macam mana? Hak tidak cacat. 5 sebelah ni, bukan ni. Kalau kita kerak tu dalam keadaan tidak bahaya lah. Kalau tidak bahaya, itu bukan bermakna mengubah kejadian Allah kepada yang lebih buruk. Bawa kepada hak asal, kejadian Allah yang cantik, semua manusia anggap cantik. Kalau lagu tu, itu tidak bercanggah. Yang teruknya, setengah-setengah ulama dulu yang dia tidak faham, dia kata ubah kejadian Allah ni bukan setakat hak manusia saja, tak bolehnya. Ubah kejadian Allah hak binatang tu kecil, kita nak suruh besar dia pun tak boleh. Sekarang ni macam-macam orang buat kan. Nak suruh besar binatang, nak suruh telur besar, boleh tak buatlah. Tidak ubah kejadian Allah tu. Tidak ubah kejadian Allah. Supaya juga dia kata kalau sungai kita tak boleh nak buat apa dia, buat parit tali air ke apa. Tak boleh ubah kejadian Allah. Tidak bermakna ubah kejadian Allah tu.
Buah pau, mula buah pau lagu ni kita kacuk jadi lagu lain. Itu tidak ubah kejadian Allah. Hak tu kita nak buat hal lebih boleh. Tak apa hak tu. Berkenaan dengan manusia pun boleh. Apatah lagi kalau buah-buah binatang tu. Kalau lah kita bawa agama yang macam tu, payah nak maju. Orang-orang yang maju tak boleh terima. Sebab apa? Orang lain duduk buat parit tali air, ambil daripada sungai ni, alirkan daripada sungai, berapa maju dah. Dulu orang buat padi sekali setahun, dia sudah buat berapa kali dah. Kerana saat ni kita duduk kata ubah kejadian Allah lagi. Inilah kadang-kadang agama yang diajar tak kena cara, menyebabkan orang kau jauh daripada agama. Orang laknat ni pasal apa laknat? Laknat sebab tak kena tadilah. Al-mughayyirat khalq Allah, yang mengubah kejadian Allah. Al-mutanassimat, al-mutafallijat, babul wasli fi sya'r. Babul wasli fi sya'r, ini bab sambung rambut. Ini cara ke rambut lagi. Tadi kalau rambut ada, kalau rambut tak ada, atau kalau rambut tidak lebat, kita nak sambung, nak lagu mana? Boleh ke tidak? Ini bab. Kalau kita tengok dalam bab ni, nampak Allah kata boleh saja. Allah kata boleh saja. Sebab Sayyidina Muawiyah, ketika dia pergi ke Madinah, naik atas mimbar, dia pegang segugus ataupun setumpuk rambut palsu. Dia pun kata, mana ulama kamu? Saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang daripada hal ini. Orang Bani Israel dulu, baru mereka itu binasa setelah perempuan mereka guna hal ini. Baru dia binasa. Seterusnya mari Allah melaknat perempuan yang menyambungkan rambut orang lain, dan perempuan yang minta rambutnya disambung. Wal washimah, dan perempuan yang mentatu dan yang minta ditatu diri dia tu. Lepas tu salah lagi tu pun kita terjemah dah tadilah. Ada seorang perempuan rambut dia gugur, lepas tu suami dia tu mendesak kalau boleh buat sesuatu. Nabi SAW tak bui juga. Ini dia suruh sambung rambut, dia tak bui. Inilah hadis-hadisnya berkenaan dengan sambung rambut ni. Lepas tu Imam Bukhari buat bab lain pula, al-mausulah pula. Al-mausulah pula, mana perempuan yang disambung rambutnya, menunjukkan tak boleh berlaku hadis-hadis. Sebab itulah ramai juga ulama mengatakan sambung rambut ni tak boleh. Sambung rambut tak boleh. Sambung lagu mana? Pula bahas panjang pula. Sambung lagu mana? Hak tak boleh ni. Apakah kalau perempuan tu sudah botak betul, lepas tu pakai atas kepala dia ni, itu orang panggil sambung? Kau sambung tu sambung lagu mana? Pula bahas itu pula. Hak bahas ni ulama-ulama fiqh lah pula. Sebab tu khilaf pula. Banyak. Ada 5 pendapat dalam masalah ni. 5 pendapat. Ada yang mengatakan sambung tak kira. Sambung ni rambut panjang ni, sambung lagi. Sambung. Di ujung dia tu sambung. Itu orang panggil sambung. Ataupun sambung tu hak biasa. Maksudnya kalau orang tu botak kepala dia, pakai atas kepala ni pun dikira sambung juga. Tak boleh juga lagu tu. Sambung ujung dia ataupun letak atas kepala tu, tak boleh berlaku. Sambung tu dengan rambut manusia, ataupun dengan bulu binatang, ataupun dengan kain sutera, ataupun dengan bahan-bahan lah, tak boleh berlaku. Senang cerita. Ni golongan yang pertama. Golongan yang kedua kata boleh berlaku. Pula boleh berlaku. Sambung rambut orang kau, sambung rambut binatang kau, bulu binatang kau, daripada bulu binatang kau, atau dibuat daripada plastik kau, apa boleh berlaku. Dengan kain kau boleh berlaku, tidak dilarang. Hak ni dilarang ni kerana takut ada unsur penipuan. Sebab dalam hadis terakhir kita bacakan, azur, Nabi SAW menyamakannya azur, penipuan. Penipuan, takut jadi tertipu orang. Dia pakai lagu tu, orang kamak kau rambut lebat, sebenarnya dia botak. Dia kata takut gitu, sebenarnya dia botak, tertipu orang kerana lagu tu.
Kerana tu je kata dia. Kerana tu. Yang kedua, hak tak bui ni pasal orang Yahudi biasanya buat lagu tu pada masa tu. Seperti benda-benda lain. Nabi SAW tak serupa dengan orang Yahudi. Yahudi tidak pakai dye. Dia tidak dye rambut dia. Nabi SAW suruh dye. Sahabat-sahabat dia dye rambut dia. Baru ni kita sudah bicara. Orang Yahudi tidak tahu janggut. Nabi SAW suruh tahu janggut. Banyak perkara lah tidak serupa dengan Yahudi, tak serupa dengan Yahudi. Itu cerita pada masa tu. Sekarang ni tidak ada dah. Maknanya tak serupa dengan tu, tak serupa dengan ni. Sebab apa? Kalau kita tidak serupa dengan Yahudi, ada pula serupa dengan kafir lain pula. Tak serupa dengan kafir ni, serupa dengan kafir lain pula. Payah hak tu. Sebenarnya hak tu semua tu tidak menjadi ukuran, kata dia. Hak asalnya tak apa. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dia kata kalau rambut manusia tak boleh, tapi kalau bulu binatang diproses daripada bulu binatang tak apa. Bulu binatang. Apatah lagi kalau kain, kau boleh. Kalau plastik boleh. Hak tak bolehnya pasal rambut orang. Rambut orang ni pasal apa? Pasal takrim. Manusia ni dihormati. Dan ini termasuk dalam penghinaan terhadap hak dia. Penghinaan terhadap hak dia. Walaupun dia kata boleh, tak apa saya bui rambut saya. Bahkan dia jual rambut dia. Dia jual kedai. Rambut dia setelah sekian lama dia tahu, dia jual. Kedai pun proses buat. Walaupun dia setuju, sebenarnya berarti menghinakan manusia tu. Atas satu tak bui ni. Lepas tu kalau benda lain tak apa, tak ada kena-mengena. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, dia kata kalau kain tak apa, kalau bulu tak boleh. Kalau kain tak apa, sutera ke apa ke, tak apa. Lepas pada tu, pendapat yang kelima dia kata kena tengok lah. Kena tengok. Kalau si suami nak lagu tu tak apa. Tapi kalau si suami tak ada gapo dia, tak boleh. Bergantung kepada suami. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dia kata kalau orang tu sambung rambut, tapi bukan dengan rambut orang lah, bulu binatang kau ataupun rambut palsu kau daripada plastik kau daripada apa kau. Zaman dulu tak ada rambut-rambut plastik ni, tapi kira-kiranya sudah ada pendapat-pendapat mana daripada bahan-bahan lain lah, bukan daripada rambut orang, tapi dengan persetujuan suami dia nak lagu tu. Atau tuan dia, kalau hamba tuan dia nak lagu tu, maka tak apa, tidak termasuk dalam hal ni. Hak tak boleh ni berkait dengan rambut orang. Pasal apa? Pasal manusia ni ada kehormatan dia. Di antara kehormatan dia nya, hak tu lah tak boleh guna hak dia tu. Orang lain tak boleh guna. Tetapi kalau pergi bahas mari, banyak lagi tu perbahasannya. Hak ni pula kata kalau binatang tu binatang yang halal dimakan, tak apa bulu dia tu. Tapi kalau binatang yang haram dimakan tak boleh bulu dia. Banyak lagi perincian dia, pecahan dia. Lepas tu kalau kita pergi kepada rambut tak boleh guna. Sekarang ni orang duk guna jantung orang tu lah ke mana? Orang dah ambil buah pinggang orang lain bubuh dalam tubuh kita. Dah kalau dengan maksud takrim tu tak boleh memuliakan rambut sani. Kerana memuliakan rambut dia tu hak orang. Buah pinggang kalau lebih besar lagi, patutnya kita tak boleh guna kerana memuliakan. Apa makna ni semua ni? Dengan sebab itulah mana kita kena tengok kepada asal dia. Nabi SAW banyak perkara dalam masalah hukum ni, dalam masalah ni dia tak terikut-ikut dengan budaya asing. Bukan kerana takrim dimuliakan manusia tu apa, tidak sabit tu. Sebab pada masa tu tak ada pengetahuan ni. Mana buah pinggang, kau jantung, kau gapo orang ni boleh pindah kepada orang lain dan boleh hidup molek. Kalau ambil pun membinasakan orang yang diambil itu. Lepas tu orang kita nak bubuh pun tak ada jalan. Maknanya kemajuan perubatan tak ada sampai ke situ pada masa tu. Mana sia-sia kalau kita ambil pun. Orang yang kena ambil tu pun mati, hak kita nak bubuh dia pun mati. Nak aku dia lagu tu. Begitu juga dengan mata orang lain. Tak boleh pakai. Kau tak boleh, kalau rambut pun tak boleh. Setengah ulama dia faham lagu tu. Tak, kalau rambut pun tak boleh hak orang. Mata kau tak boleh. Ulama kemudian ni pula dia kata tak apa. Sebab hak tak boleh ni, kalau tak boleh ni, kalau kita buat hina, kalau kita buat
tak molek ke dia. Dan kalau tak ada faedah, tidak dipastikan kebaikan dia. Tapi kalau dipastikan kebaikan dia, tak apa. Tak apa. Timbul pula macam-macam masalah pula. Lepas tu dia kata azab dalam kubur gitu gini, tubuh dia ke apa, tu lah ke mana? Dah kalau ambil kau orang belakang, dah jatuh dia. Boleh jadilah satu hari nanti. Jatuh dia pun ambil, buah pinggan dia pun ambil, rambut dia pun ambil, gigi dia pun ambil, kau orang ada. Semua ambil belakang. Jadi tinggal agak dia. Kalau kata tubuh dia diseksa, tubuh dan roh dia tu hak mana je? Dah boleh kau orang lain dah, orang lain pakai pula. Banyak masalah lah. Kita tidak nak pergi situ lagi. Tak pergi nak ke situ lagi. InsyaAllah kalau sampai masa kita akan pergi juga situ. Cuma sekarang ni tidak nak bahas apa situ lah. Nak bahas kadar hak rambut ni, sambung rambut. Kalau kita terima pendapat ulama yang tak sah sangat ni rambut orang, tak sah lah. Tak sah rambut orang. Ambil pendapat hak mengatakan boleh kalau rambut bulu binatang ataupun rambut hak dibuat daripada plastik, berapa banyak lebih comel lagi daripada rambut asal. Sekarang ni orang boleh buat. Ambil hak tu. Ambil hak tu. Kalau nak sekiranya diperlu. Tapi tidak bermakna di sini kalau pakai rambut lagu tu boleh dedah pala pergi jalan kedai lagu tu. Itu suku pula tu. Ni kalau sesuami tak boleh tengok. Jadi tak boleh tengok. Timbul satu macam. Kita kadang-kadang kalau tidak kena kita tidak berasa benda tu. Sebab tu ulama dia kena fikir, tengok keadaan orang. Bukan untuk nak tiru orang, nak tiru orang Yahudi, kau tiru orang Barat, kau apa, tidak masalah tu. Ini masalah psikologi, masalah hubungan rumah tangga ni. Dan bukan untuk dedahkan rambut pada orang ramai. Dan sekali ni keriting, sekali ni rambut merah, sekali ni rambut biru. Tidak maksud tu. Hanya sekadar di dalam rumah. Sekiranya berlaku, macam mana? Pada anda nampak boleh. Macam tak usah ambil rambut manusia. Dan sekarang ni orang kemajuan, orang sudah sampai kepada buat rambut hak tidak manusia ni. Buat rambut palsu. Boleh. Apa salahnya kalau sekiranya jadi masalah kepada dia? Tapi kalau tidak jadi masalah, berapa ramai orang ya suami dia kepala botak pun tak ada bersatu dia. Berapa dia nak pakai kalau lagu tu? Tak payah pakai. Tak payah pakai. Ini kita melihat kepada asal masalah. Jangan kita lihat kepada benda-benda sampingan, benda luar. Hak benda luar sebab tak boleh tu sebab biasanya buat lagu ni nak tunjuk orang. Nak pergi berjalan tu orang ramai gitu. Kalau tidak apa faedah buat. Ya sekali pakai rambut lagu ni, sekali pakai rambut lagu untuk apa? Tu semua. Sama ada dia pelakon ke misal. Sebab tu nak tukar cepat-cepat tu. Dia pelakon ke ataupun dia nak tunjuk ke orang. Kalau tak ada maksud tu, semata-mata pakai rambut, tak boleh kau. Dalam keadaan ada masalah. Dalam keadaan ada masalah. Kita nampak lebih baik pakai pendapat ulama yang mengatakan boleh tu. Dia kata boleh tu semata-mata boleh gitu ya. Tanpa mengambil kira lagi sudut psikologi, hubungan keluarga, rumah tangga ke apa. Tak ambil kira hak tu lagi. Kalau ambil kira hak tu lagi, lebih-lebih lagi lah bolehnya. Tak usah lah, tak usah ambil rambut orang. Ambil hak lain. Dan bukan ini pakai ni untuk di luar ke apa, tidak. Tapi untuk dalam rumah. Faham masalah? Nak buat rambut lah, orang perempuan ni macam-macam. Nak buat rambut lah, sekali nak buat keriting lah, sekali nak buat rambut lagu ni. Boleh ke tidak boleh? Timbul masalah pula. Ni nak suruh comel belakang ni. Boleh. Setengah ulama kata tak boleh. Tak boleh tu sebab apa? Sebab benda luaran. Sebab orang lelaki yang buat rambut di salon tu orang lelaki yang buat. Memang tak boleh. Tapi kalau orang perempuan, dan dia buat tu bukan untuk dedahkan rambut dia kepada orang ramai. Suami dia suka lagu tu. Apa salah ni? Kalau ada ulama yang kata tak boleh, ya itu pendapat dia. Supaya benda-benda lain lah. Ada pula orang yang mengatakan boleh. Ya kalau perempuan yang buat. Kalau perempuan yang buat. Ini semua termasuk di dalam bab perhiasan untuk comel diri. Jangok ni orang perempuan ni rambut dia untuk suami dia je boleh, anak-anak dia. Hak mana mahram tu untuk orang luar tetap tak boleh hak tu. Jelas dah hak tu. Hak ni masalah hak ni saja. Jawabnya begitulah, kita kata boleh. Iaitu kalau dalam masalah saat ni. Tanpa mengambil kira hak luar lah. Satu lagi mungkin Nabi SAW tak guna rambut ni, sambung lagu ni. Dia nak suruh kita usaha lagi.
Usaha lagi dengan cara lagu mana? Kalau orang ni botok, usaha dengan cara berubat biar tumbuh rambut. Sebab setiap penyakit ada ubat. Boleh jadi dia nak bawa kita ke situ. Ya dia tak boleh pakai. Kalau dia boleh pakai, boleh jadi usaha manusia terhenti sekat tu. Orang Islam tak ada buat kemajuan dah. Pakai berhenti sekat tu. Dah ada rambut ni, pakai boleh pakai hak ni. Dia nak kita usaha lagi. Biar rambut, kepala hak botak sana biar tumbuh rambut. Boleh jadi itu maksud dia. Macam-macam lah kemungkinan itu. Mana tidak jelas hak dia tak bui itu sebab apa. Kalau berkait dengan hak luar, kerana nak berjanguk, nak dedah kepala, memanglah dilaknat lagu tu. Kalau dia nak ikut Yahudi, ikut bangsa asing, hilang identiti dia sebagai orang Islam, bukan untuk kerana suami kau apa, memanglah dilaknat sungguh kalau lagu tu. Tapi kalau dalam kes tadi, kita rasa insya-Allah tidak. Mana ada khilaf lah, sekurang-kurangnya ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah ni. Ni masalah perempuan yang gugur rambut dia tak bui juga. Dulu perempuan sakit mata, dia ni dalam istihdad, dia dalam berkabung, ni tanya Nabi SAW, tanya, boleh kau pakai celak mata untuk berubat? Boleh kau pakai celak mata? Nabi tak bui. Apakah bermakna Nabi SAW ni tak ambil kira orang sakit mata, lebih mengutamakan masa berkabung dia lagi? Kalau pakai celak mata tu bermakna berjanguk, janguk ni tak boleh. Maka situ pun sudah ada khilaf dah di kalangan ulama tu. Apa yang Nabi SAW tak bui? Dia tak bui ni ada banyak sebab. Kadang-kadang kita tak nampak sebab dia, mana tak terfikir sebab dia. Apa-apa. Sebab itulah ulama di sana ketika bahas di sana, dia kata boleh jadi kepada perempuan itu tidak baik. Dia anggap betul lah, kita kata dia tidak untuk janguk, dia pakai ni untuk berubat mata dia. Dia anggap ubat, tetapi Nabi SAW tahu penyakit mata dia tu tidak sesuai dengan celok mata tu. Sebab tu dia tak bui. Sebab tu bukan sebab janguk. Dia tidak maksud janguk pun. Nak janguk apa? Mata sakit bekak gitu semuanya. Kalau comel celok pun tidak comel lagu tu. Bekak dah tu sakit mata. Apa dia tak bui juga? Boleh jadi kerana sebab lain, iaitu sebab ubat dia bukan pada celok tu, kena berubat dengan benda lain. Kalau nak berubat bukan hak tu, kau mudarat tu kalau pakai celok tu. Supaya juga di sini dia anggap dengan pakai begini, kira-kiranya suami dia senang hati. Mana tahu ya, orang perempuan tak usah keduk muka, tak usah gitu gini, pergi plastik surgery sana sini, tu apa? Kira-kiranya suami dia tak usah menikah dua lah, kira-kira. Mana tahu? Mana tahu? Takutnya menikah tiga lagi. Mana tak pasti. Untuk apa kamu nak buat? Kita kena kaji lagi apa yang Nabi SAW tak bui dia. Untuk maksud apa? Mana tak, kalau sesuatu yang tidak pasti, tak ada pasal. Tak ada pasal. Itu maknanya. Untuk apa kita pergi baiki ni muka kita gitu gini? Hak hidung kurang macung, nak suruh macung saat ni. Buat apa? Kira-kiranya tak sewi tu lelaki ni bini lain. Tak pasti tu. Kalau bini apa? Mana sia-sia buat tadi tu. Sia-sia habis beribu-ribu. Baik wis dekah. Kau orang. Biar kurang molek sikit pun hidung misalnya kita kata. Kurang molek, kurang terik sikit, boleh pahala juga. Ni buat sia-sia. Supaya juga ni boleh jadi Nabi SAW tahu dah. Sia-sia, tak usah buat benda sia-sia lagi. Tidak semesti seseorang ni hak ni lah ujian, nak ujian kepada seorang suami. Boleh jadi mana Nabi SAW maksudkan nak uji suami dia tu sejauh mana, terdidik molek dengan cara Islam. Kalau ke mana? Kalau orang terdidik dengan cara Islam, dia tidak utamakan hak zahir tu. Bini dia adalah sebahagian daripada hidup dia. Begitu juga orang perempuan. Kalau si suami dia sakit, dia kena sabarlah. Kena sabar. Jangan apabila begitu nampak uduh tak sih selalu, nak cerah selalu. Apabila nampak uduh, boleh jadi dia nak pergi ke situ. Dia nak ajar orang Islam jangan tengok pada benda-benda zahir. Kena simpati kepada teman hidup kita tu. Kalau dia mengalami masalah, kita pun boleh mengalami masalah gitu juga. Kalau nak kira orang, kita nak rada. Kalau kita yang menghadapi masalah, kita nak rada. Dia tak senang hati dengan kita kerana benda zahir. Kita kena faham nilai-nilai yang lain dalam kehidupan manusia ni. Jangan ditengok zahir saja. Kalau lagu tu sakit jiwa belaka lah, semua hak mata sepek tu
Sebab dia berasa tak comel. Hak comelnya supaya orang mata. Comel. Nak baiki? Kira nak baiki. Dia tidak fikir dah nak menimbulkan nilai-nilai kebaikan, keutamaan, kelebihan yang lain. Berapa ramai orang yang sudah pengalaman menikah dengan orang comel-comel, pas pada tu tak seh dah comel menolak ke dia. Pas pada tu menikah dengan biasa pun tak apa dia, senang hati. Sebab apa? Dia baru dia faham nilai untuk hidup ni gap dia. Tidak dicomel saja, tidak dikulit terik saja, banyak lagi benda lain. Boleh jadi Nabi SAW larang perempuan ni dengan maksud tadi, ada sebab-sebab lain yang dia tahu, tapi bagi kita tak boleh tentukan sebab kita tidak tahu. Kita tak boleh tentukan ni mesti tak baik untuk dia, dengan sebab tu tak boleh dia. Mana kita tahu? Banyak sekali kemungkinan di sebalik itu. Seperti mana Nabi SAW tak boleh pakai celok tadi, ada sebab dia. Ada sebab dia. Walaupun untuk berubat apa salahnya? Kalau lagu tu, kalau kita faham, untuk berubat pun tak boleh juga. Kalau lagu tu Islam nak suruh orang mati ke? Nak suruh orang kau sakit berat lagi? Lagu tu? Takkan lagu tu. Ini ada sebab lain Nabi SAW tak bagi tu. Ada sebab lain. Sebab lain itulah kita kena kaji. Begitulah seterusnya. Nampaknya dia ni bab ni panjang lagi, kita akan bincang lagi insya-Allah, sambung semula lah, tak ada sekat tu dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.